Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Pertama sekali, daulat tuanku, ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik, harap diampun. Digarhayu tuanku Raja Melayu, terutama ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, tahniah diucapkan kepada institusi diraja kita yang sangat kita hargai, kita hormati, kita junjung tinggi. Sentiasa kita junjung tinggi titah-titah diraja dan juga semua ketetapan yang kan sentiasa ditetapi ataupun sentiasa kita amalkan di Malaysia sebagai satu negara yang mempunyai sistem raja berperlembagaan. Terbaru ini tuan-tuan dan puan, susulan daripada pertemuan ahli parlimen daripada Barisan Nasional dan juga pertemuan Anwar Ibrahim dan Muhyiddin Yassin bersama dengan Agong pada hari kemarin yang dulu, telah dilaporkan pada ketika ini Raja-Raja Melayu telah pun tiba di Istana Negara untuk tujuan mesyuarat penting ataupun perbincangan penting bersama dengan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, untuk baginda-baginda semua dapat membincangkan satu mekanisme baru bagaimana untuk menetapkan siapa Perdana Menteri Malaysia yang seterusnya untuk menamatkan kemelut politik Malaysia sekarang ini yang masih lagi tergantung kerana tidak ada yang mendapat majoriti yang cukup. Pada pukul 10 pagi yang lalu, Raja-Raja Melayu mula tiba di Istana Negara untuk mesyuarat majlis Raja-Raja pada pagi ini. Malay Mail telah melaporkan bahawa Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar tiba paling awal, iaitu kira-kira pada jam 9.40 pagi tadi. Selepas mengadakan pertemuan dengan pemimpin politik Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Yang di-Pertuan Agong telah memanggil mesyuarat itu bagi mendapatkan pandangan berhubung pelantikan Perdana Menteri yang ke-10. Dan sebelum itu pada pukul 9 pagi, Datuk Seri Hadi Awang, Tok Guru Hadi Awang telah memberikan satu pengumuman yang agak mengejutkan dan tidak tahu bagaimana itu boleh berlaku, kerana Hadi berkata kita masih di hadapan. Tetapi menurut keputusan daripada MKT UMNO, tuan-tuan dan puan-puan, yang telah diumumkan pada awal pagi tadi, pukul 3 pagi tadi, mereka berkata mereka setuju dan mereka menjunjung titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk kerajaan perpaduan, tetapi kerajaan itu bukanlah yang dipimpin oleh Perikatan Nasional. Jadi sekiranya Tok Guru Hadi Awang berkata kita masih di hadapan, persoalannya bagaimana mereka masih di hadapan? Kerana sekiranya UMNO tidak menyokong Perikatan Nasional, memang tidak ada harapan untuk Perikatan Nasional berada di hadapan. Tidak. Presiden PAS Abdul Hadi Awang mendakwa PN masih di hadapan. Katanya kekal tenang, kita sedang usahakan, kita masih di hadapan. Mereka merancang, Allah merancang. Kita di pihak yang benar. InsyaAllah kita terpelihara, negara terpelihara. Katanya di Facebook pada hari yang lalu. 2 hari yang lalu, pengerusi PN Muhyiddin Yassin berkata dia ada sokongan 115 ahli parlimen untuk menubuhkan kerajaan. Walaupun begitu, dakwaan ini ternyata meleset dan tidak benar, dikantoikan mentah-mentah oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sendiri. Kalaulah Muhyiddin Yassin memang benar ada 115 ahli parlimen yang menyokong beliau, pada hari ini tidaklah kita masih lagi menanti Perdana Menteri, dan beliau sudah pun mengangkat sumpah. Tetapi itu ternyata tidak benar sehingga Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong tidak pun menamakan ataupun melantik siapa-siapa untuk menjadi Perdana Menteri. Kantoi itu termasuklah juga Anwar Ibrahim
Kerana Anwar pun mendakwah, dia pun ada cukup nombor. Tapi rupanya Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong tidak pun mengesahkan siapa daripada antara mereka yang jadi Perdana Menteri, kerana kedua-dua mereka tidak ada cukup majoriti. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, walaupun begitu kita mengucapkan tahniahlah kepada Barisan Nasional UMNO kerana mereka telah pun membuat satu ketetapan yang baru saja diumumkan tepat pukul 3 pagi tadi. Berita itu diterima, iaitu mereka bersetuju untuk menjunjung titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, bahawa mereka akan bergabung dengan Kerajaan Perpaduan. Cuma saja belum ada nama siapakah yang mereka bergabung. Tapi sudah kita dapat keputusan lah, rasanya secara logik akal, kalau bukan dengan Perikatan Nasional, itu mesti dengan Pakatan Harapan. Walaupun begitu, ada juga kemungkinan bahawa Kerajaan Perpaduan yang dimaksudkan oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong itu tidak semestinya adalah gabungan BN dan PH. Kemungkinan besar juga, mungkin boleh terjadi, kita tidak pasti, mungkin boleh terjadi adanya kerajaan gabungan, iaitu kemungkinan ada kerajaan minoriti. Satu saja kerajaan minoriti, iaitu Pakatan Harapan yang mendapat undi paling banyak di dalam PRU yang lalu. Kemungkinan mereka akan mentadbir negara dengan tunggal, dengan cara kerajaan minoriti. Walaupun begitu, tetap ada risiko dengan kerajaan minoriti ini, kerana apabila ada usul-usul di Dewan Rakyat, di Parlimen, bagaimana mereka untuk mendapatkan majoriti apabila ada undi belah bagi. Ini memang satu perkara yang sangat sukar, bukan agak sukar, tapi sangat sukar untuk ditentukan. Memerlukan kebijaksanaan mereka-mereka yang memang pakar di dalam politik, pakar di dalam hal-hal Dewan Rakyat, pakar di dalam perlembagaan negara Malaysia. Kita berdoa, saya berdoa, mari kita semua berdoa. Tidak kiralah apa agama kita berdoa bersama-sama kepada Raja-Raja Melayu, kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, diberikan kesihatan yang baik, diberikan kebijaksanaan daripada Yang Maha Esa. Semoga Baginda dapat membuat keputusan yang terbaik untuk seluruh rakyat di bawah naungan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik harap diampun. Daulat tuanku, digarahayu tuanku. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera Malaysia. Bye-bye.